Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 13 April 2022. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 1 hingga 15 Mei 2022 kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.pn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travelapplication@jpm.gov.pn. ...216 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 29 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 20,647 dos iaitu 48.1%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 131 dos kedua vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut iaitu meliputi 2.5%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 65.3%. Sebanyak 102 kes baru telah dilaporkan, iaitu 84 kes hasil ujian ART dan 18 kes adalah hasil dari 639 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,850 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula, terdapat satu kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif, manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 181 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 140,892 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 740 kes. Iaitu 11 kes sedang dirawat di hospital, manakala 729 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tidak lama lagi, Kementerian Kesihatan ingin mengumumkan kepada orang ramai
bahawa sidang media situasi terkini COVID-19 di negara Brunei Darussalam akan ditiadakan selama 3 hari, iaitu pada hari raya pertama, kedua dan ketiga. InsyaAllah sidang media ini akan disiarkan semula pada hari Khamis 5 Mei 2022 atau Jumaat 6 Mei 2022 pada jam 4 petang tertakluk kepada penglihatan anak bulan Syawal 1443. Semasa sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga menjelaskan mengenai aplikasi BruHealth sebelum yang akan diperluaskan penggunaannya di masa akan datang dan bukan sebaliknya. Menteri Kesihatan mengongsikan demikian bagi menjawab persoalan penggunaan pengimbasan kod QR yang akan diberhentikan apabila memasuki premis-premis di beberapa buah negara jiran. Yang berhormat menjelaskan dalam aplikasi BruHealth, salah satu fungsinya ialah pengesanan kontak. Pengimbasan bukan sahaja untuk fungsi tersebut, malah fungsi lain di masa akan datang seperti pendaftaran di klinik. Selain itu, fungsi lain yang sedang berjalan ketika ini ialah teleconsult, iaitu pesakit tidak perlu datang ke hospital dan hanya boleh membuat persidangan video dengan doktor atau pakar yang berkenaan. Contact tracing ini adalah satu daripada fungsi BruHealth saja. Yang durang ni itu fungsinya tu, tapi Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan cawangannya mengadakan penyerahan zakat perniagaan dan zakat simpanan pelanggan kepada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Zakat perniagaan berjumlah RM2,809,070.90 dan zakat simpanan pelanggan berjumlah RM529,744.82 diserahkan kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Pahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar, kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dimulakan dengan haflah selawat dan juga zikir diselajurkan dengan bacaan takhtim beramai-ramai. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lailur Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jabatan Perdana Menteri, mengadakan majlis khatam Al-Quran untuk menyemarakkan lagi bulan Ramadan di samping mendapatkan ganjaran pahala. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diikuti dengan bacaan Surah Al-Duha hingga Surah An-Nas beramai-ramai dan doa khatam. Majlis berlangsung di Dewan Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Amalan bertadarus yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan adalah bagi meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, juga diadakan di rumah-rumah persendirian. Di daerah Tutong, Badan Kebajikan Saudara-Saudara Baru Kampung Kiudang Mungkum Baskim tidak ketinggalan dalam mengadakan aktiviti tadarus rumah ke rumah sebagai aktiviti tahunan Baskim dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan yang penuh keberkatan. Amalan bertadarus Al-Quran rumah ke rumah ini bertujuan memberi bimbingan kepada saudara-saudara baru dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan saudara baru dan penduduk kampung berkenaan.
Pelaksanaan memang tidak sama dengan yang tahun yang sudah-sudah. Sejak penularan wabak COVID-19 ini, memang ada bezanya sedikit kerana memandangkan seperti mana arahan daripada Kementerian Kesihatan yang kita ni sentiasa ikuti, yang mana kita ni terhadaplah keramaian saudara-saudara baru yang ikut serta dalam aktiviti bertadarus rumah ke rumah. Beberapa saudara baru yang ditemui melahirkan rasa syukur menjadikan program seumpama ini sebagai peluang untuk memperbaiki dan menghalusi mutu pembacaan Al-Quran. Antara kelebihannya ialah dapat meningkatkan bacaan Al-Quran di kalangan kami, saudara baru. Kami dapat menghalusi dari segi bacaan Al-Quran. Di samping itu dapat mengeratkan silaturahim di kalangan saudara-saudara baru. Mesyuarat Perancangan Strategik Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan BIMPIAGA SPM-SOM yang diadakan melalui persidangan video memberikan beberapa saranan antara lainnya untuk memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan koordinasi, menyokong inisiatif yang memfokuskan kepada teknologi hijau dan bersih serta persekitaran yang mampan. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Dr. Dayang Hajah Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat juga membincangkan tindakan lanjut berhubung kerjasama rakan pembangunan BIMPIAGA terutamanya mengenai pelaksanaan projek dan inisiatif dengan Republik Rakyat China dan Republik Korea. Mesyuarat Menteri-Menteri BIMPIAGA kali ke-25 dan mesyuarat berkaitan akan diadakan November nanti di Pontianak, Indonesia. Konsortium Mu'alaf-Preneurs di bawah kendalian Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Pengupayaan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah mengadakan projek Fastabiqul Khairat 7.0. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. 15 orang mu'alaf yang terpilih dari daerah Brunei dan Muara menerima voucher bernilai RM10 yang boleh digunakan untuk membeli juadah berbuka puasa di gerai konsortium Mu'alaf-Preneurs di Gerai Ramadan Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Dengan adanya projek seumpamanya akan dapat memberi peluang kepada keusahawanan mu'alaf belajar berniaga sambil beramal. Majlis Perundingan Kampung Jerudong A Mukim Sengkurung lewat petang kemarin mengadakan majlis penyampaian derma anak-anak yatim bagi penduduk Kampung Jerudong. Penyampaian derma kepada 20 orang anak yatim Kampung Jerudong secara pandu lalu disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz. Majlis diselajurkan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Dulian Tramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Sementara itu, 107 orang anak yatim menerima derma dan barang makanan asasi semasa majlis sumbangsih prihatin anak-anak yatim Kami Peduli. Penyerahan derma disampaikan oleh Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin yang dipertua Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei BBCSG. Majlis selama 2 hari itu dikendalikan oleh BBCSG dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Muslimah Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. 6 perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris berlangsung malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, Newcastle United kalah 0-1 kepada Liverpool, Aston Villa menjadi tuan rumah menang 2-0 ke atas Norwich City, Southampton tewas 1-2 kepada Crystal Palace, Burnley menang 2-1 ke atas Watford, Wolverhampton tewas 0-3 kepada Brighton, manakala Leeds United melayani kunjungan Manchester City tewas 0-4. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini.
Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Dengan itu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.